الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر عليك يسير وتمم بالخير. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh kerana sudi bersama-sama dengan Gemenur Iman dalam kuliah asar hari ini dengan tajuk Iman, insyaAllah yang saya kasihi sahabat takbiran Gemenur Iman yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang sentiasa istiqamah berada di dalam halaqah ilmu. Alhamdulillah. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada petang ini, marilah sama-sama kita membacakan ilmu kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita. Kita tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat. Ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Rabbana taqabbal minna bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk tidak membuang masa, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Falyatafaddal mashkura. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah. Hari ini kita santai-santai. Petang hari cerita sedikit tentang sifat 20 secara ringkas-ringkas. Sifat 20 ni sifat siapa? Sifat Allah. Sifat Allah. Sifat Tuhan. Sesiapa yang memiliki sifat ini, maka dia layak untuk dipertuhankan. Sesiapa yang tidak memiliki sifat-sifat ini, maka dia adalah zat yang tidak layak dipertuhankan. Jadi dia tulis kat sini apa? Dalil sifat 20. Apa dia tulis? Wajib percaya sifat-sifat Allah yang 20. Dia tak sebut 20 sahaja. Kerana sifat Allah, sifat-sifat yang sempurna dan layak bagi Allah bukan terbatas 20 saja. Tapi sifat 20 ini adalah yang mampu difahami oleh manusia dan dia adalah sifat yang wajib bagi yang dipertuhankan. Yang dipertuhankan atau yang disembah. Yang kita maksudkan Allah. Perlu juga diketahui sifat-sifat yang mustahil. Sifat mustahil tu lawan kepada sifat wajib. Jadi Allah memiliki sifat-sifat yang wajib bagi Allah dan Allah tidak memiliki sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Sifat wajib yang 20 ni terbagi kepada 4 bahagian. Yang pertama nama dia apa tu? Nafisah. Nafsiyah. Betul. Nafsiyah. Yang kedua disebut dengan nama salbiyah. Yang ketiga ma'ani, yang keempat ma'nawiyah. Senang cerita 1577. 1577. Saya tulis kat sini bolehlah 1577. Kenapa kita nak belajar sifat ni? Kerana sifat ni menceritakan tentang sifat Allah. Kenapa kita nak belajar sifat Allah? Kenapa? Kenapa kita nak belajar sifat Allah?
Kenal. Mengenal Allah. Allah. Yang pertama, mengenal kesempurnaan Allah. Yang kedua, Mentauhidkan Allah. mentauhidkan Allah. Yang pertama, mengenal Allah dengan sifat kesempurnaannya. Yang kedua, mentauhidkan, maknanya mengesakan Allah. Yang ketiga, Beriman. beriman, percaya kepada Allah. Okey. Yang ketiga betul. Yang keempat. Yang kelima. Yang keenam. Mentauhidkan betul, beriman betul, percaya kepada Allah. Okey, cantik. Mengesakan, mentauhidkan, cantik. Yang keempat. Apa yang keempat? Agak-agak saya nak dengar, ada satu yang saya nak dengar tu sebenarnya. Menjadi hamba. Menjadi kita ni menjadi hamba Allah. Okey. Nombor 4 dah. Nombor 5. Allah wujud. Allah wujud. Ada sifat yang pertama. Yang keenam. Kenapa? Kenapa nak belajar sifat 20? Apa dia punya apa dia punya tujuan ni? Kita tahu ni kenapa belajar petang ni. Tak ada, wabillahi taufiq saya ni. Takarub. Takarub. Takarub mana? Untuk apa? Kaidah. Faedah. Kaidah. Saya dengar macam faedah. Ke saya yang salah dengar ni? Saya kurang dengar. Okey, tak apa. Antara yang penting ialah dapat membezakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Dapat apa? Membezakan. Membezakan itulah menjadikan kita tidak akan menyembah matahari sekalipun orang cakap matahari itu ada power, ada kuasa. Tapi kita tak sembah. Sebab maha kuasanya Allah tak sama dengan kuasa tenaga yang dizahirkan oleh matahari. Namanya kuasa. Tapi tak sama. Dapat membezakan. Membezakan tu penting. Dengan sebab kita dapat membezakan. Jadi kita tidak menyembah dewa-dewa. Membezakan tu yang mustahak. Jadi kalau kita kenal kesempurnaan Allah melalui sifat Allah, canggih dah. Beriman kepada Allah, bagus dah. Mentauhidkan Allah, okey dah. Tapi membezakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Itu antara yang mustahak sekali. Jadi nanti kita tengok. Allah wujud, kita pun wujud juga. Tapi wujudnya Allah yang wajib ada. Kita wajib ada. Tak, kita ni harus ada, harus tiada. Ada juga. Tapi boleh ada, boleh tiada. Jadi wujudnya kita tak sama dengan wujudnya Allah. Itu namanya dapat membezakan. Kan membebel lah. Membezakan tu penting. Jadi kita tak tahu bahawa sifat kesempurnaan Allah tak sama langsung dengan mana-mana sifat makhluk. Jadi apa-apa sifat yang menunjukkan ada ciri-ciri makhluk, maka kita kata dia bukan sifat Allah. Contoh. Boleh tak satu orang mengatakan Allah terbang? Soalan saya. Dia cakap Allah terbang tapi tak sama dengan burung. Tapi dia kata Allah terbang. Tak boleh. Sebab apa? Sebab terbang sifat makhluk. Dia kata terbang makhluk lain. Terbang Allah lain. Terbang tu makhluk. Sifat yang mustahil bagi. Mustahil Allah sama dengan manusia. Dengan makhluk. Apa makna terbang? Bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Betul? Terbang? Kalau orang statik, kita tak panggil terbang. Kita panggil demo. Apa nama? Kita panggil posing. Kalau terbang, maknanya bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Berubah dari satu keadaan ke satu keadaan. Berpindah dari satu situasi ke satu situasi. Terbang
bersifat dengan sifat itu. Jadi sifat-sifat berubah, berpindah, bertukar, itu semua sifat siapa? Itu soalan dia. Sifat siapa? Makhluk. Sifat Makhluk. makhluk. Jadi tak boleh kita kata Allah terbang, walaupun kita kata Allah terbang, tapi tak sama dengan terbangnya makhluk. Walaupun cakap tak sama, tak boleh juga. Sebab terbang bukan sifat Allah. Macam itulah. Bila kita dapat membezakan. Okey, kecuali lafaz-lafaz yang sudah ada dalam syarak, dalam wahyu yang menyebut kalimah itu. Kalau dia sebut dalam kalimah itu, maka kita sebut dengan kalimah tersebut, tapi tetap tidak menyamai dengan makhluk. Kita tengok dulu. Ini cara ringkas je untuk hari ini ni. Sifat wajib bagi Allah, dia kata apa? Yang pertama, sifat wujud. Wujud artinya ada. Lawannya tidak ada. Adanya Allah, wujudnya Allah itu bukan kerana ada yang mengadakan Allah. Tengok betul-betul. Adanya Allah, wujudnya Allah bukan kerana ada pihak lain yang mengadakannya. Setuju ke tak setuju? Setuju. Setuju lah. Itulah. Bukan kita ada, tetapi kita diadakan oleh pihak lain. Oleh pihak lain. Saya sebut pihak dulu. Kita diadakan oleh Allah. Jadi wujudnya kita tak sama dengan wujudnya Allah. Kita ni kerana Allah mengadakan kita. Dan kita bukan wujud sendirinya. Berbeza dengan Allah. Allah itu ada dengan zatnya sendiri. Bukan kita kata Allah cipta diri sendiri. Bukan. Allah bukan ciptaan. Allah ada dengan zatnya sendiri. Jangan kita tukar pula. Allah dia cipta diri dia sendiri. Mula-mula dia tak ada. Lepas tu dia cipta diri dia sendiri. Oh salah. Bukan gitu. Bukan begitu. Allah ada dengan zatnya sendiri. Tanpa penciptaan kerana Allah bukan ciptaan. Allah dia wajib ada, wajibul wujud. Okey, sampai situ je cukup. Jangan pening-pening. Kita masuk nombor 2. Nombor 2. Apa sifat Allah yang nombor 2? Yang kedua, yang nombor 2 pula. Yang kedua, sifat Allah ialah apa tu? Qidam. Qidam. Ni kena baca betul-betul ni. Qidam. Kalau baca qadam, Wujud qidam baqa. wujud qidam baqa. Cantik. Qidam ni kat situ jangan baca qadam. Kalau qadam maknanya ialah tapak kaki. Bahasa Arab ni sensitif ni, baris dia. Kalau qidam maknanya ialah dahulu, awal. Maksud dahulu awal ni apa? Allah tiada permulaan. Apa maksud Allah qidam? Allah tiada permulaan. Okey, soalan saya, ni soalan jahat. Hati-hati, saya dah beritahu dulu awal-awal ni, soalan jahat. Sebelum adanya Allah, siapa je yang ada? Tak ada apa-apa. Allah ada sejak azali. Sebelum adanya Allah, jawapan dia apa? Tidak ada sebelum bagi Allah. Mana boleh satu keadaan, mustahil Allah itu kalau kita kata sebelum adanya Allah, maka tidak ada apa-apa, maknanya Allah ada permulaan. Oh, itu bukan sifat Allah, itu sifat makhluk. Jadi kalau ada orang bagi soalan nakal, sebelum adanya Allah, siapa yang ada? Sebelum adanya Allah, siapa yang ada? Apa jawapan dia? Tiada sebelum. Ada. Ya, betul-betul. Tepat. Tidak ada sebelum bagi Allah. Tidak ada sebelum bagi Allah. Kenapa kita kata tidak ada sebelum bagi Allah, tidak ada selepas bagi Allah? Kenapa kita kata tak ada sebelum? Sebab apa? Kalau semula makhluk.
Betul. Kerana Allah azali, tidak ada permulaan. Oh, maknanya sebelum Allah adanya tak ada Allah. permulaan dan tak ada akhirnya. Tiada permulaan, tiada akhirnya. Jadi kalau nak uji kita punya faham, Allah tiada permulaan, bentuk soalan macam itulah. Oh, Allah tak ada permulaan, tiada. Oh, habis sebelum adanya Allah, siapa yang ada? Jawapannya ialah Allah tiada permulaan. Allah tidak ada sebelum Allah. Tidak ada sebelum bagi Allah. Tu dia. Ayat yang tepat dia. Tidak ada sebelum bagi Allah. Tidak ada selepas bagi Allah. Allah ada tanpa permulaan. Sebenarnya, bila saya ulang Allah ada tanpa permulaan, boleh tak kita fikir? Tak boleh kan? Kita disuruh faham, tak boleh fikir. Jadi cerita dia apa? Memang Allah itu tidak boleh dibayangkan, tidak boleh difikirkan. Tapi kita mengenal Allah melalui sifat Allah. Tidak ada permulaan kewujudan Allah. Jadi tidak ada sebelum bagi Allah. Itu yang mustahak tu. Dalam bahasa Arab disebut perkataannya qidam. Senang ke susah? Senanglah. Apa pula susah? Saya ajar mu'allaf, senyum aja. Lepas tu lepas 20 sifat ajar, dia kata dia belum faham. Memanglah dia baru masuk Islam 2 hari. Awak dah 20 tahun. Dah 20 tahun. Okey, simple aja. Allah ada dan Allah ada dengan maksud ialah wajib ada. Sifat yang kedua qidam. Masuk kepada sifat yang ketiga. Kita ambil simple-simple dulu. Relax lah petang-petang ni. Sifat yang ketiga sebutannya baqa'. Baqa' dekat sini dia tulis kekal. Saya kalau sebut kekal, nanti orang ingatkan sama dengan gigi kekal. Walaupun sebut gigi kekal, yang cakap gigi kekal pun dah tak berapa ada giginya. Sebab dia terfaham perkataan kekal tu maknanya stay lama. Stay lama dia ingat kekal. Bukan. Kekal kat sini lebih cantik kalau kita sebut tiada pengakhirannya. Ataupun tiada kesudahannya. Tiada kesudahan tu kesudahan apa? Tiada kesudahan kewujudan Allah. Kewujudan Allah tidak berakhir. Tidak ada penghujung. Tidak ada kesudahan. Tidak ada pengakhiran. Itu maksud dia. Kekal selama-lamanya. Bayangkan memang berbezalah sifat Allah dengan sifat makhluk. Betul tak? Baik. Soalan saya. Siapa selain Allah yang ada sifat wujud, qidam dan baqa'? Ada ke tak ada? Tak ada. Dia ada. Tak ada. Tak ada. Mana ada? Mana-mana selain dari Allah yang ada sifat wujud, qidam, baqa'. Mana ada? Tak ada. Cakap aja yang namanya matahari, dewa, angin. Angin tu bertiup kerana ada yang menjadikan angin itu bertiup. Yang menjadikannya adalah Allah. Jadi kita ni menyembah Allah yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan zatnya yang amat maha suci dan agung. Jadi kalau ada orang sembah benda yang tak wujud atau dia sembah benda yang wujud tapi ada permulaan, atau dia sembah benda yang wujud ada permulaan dan ada pengakhiran. Yang ada permulaan dan ada pengakhiran, contohnya dia sembah matahari. Soalan saya, matahari wujud tak? Wujud. Ada tak permulaan? Ada. Ada tak pengakhiran? Ada. Macam mana dia sembah sesuatu yang ada permulaan, ada pengakhiran? Sedangkan dia sendiri yang namanya manusia ni, dia kan tak ada pengakhiran nanti. Manusia ni ada pengakhiran tak? Dunia ada pengakhiran. Nanti kan dibangkit semula. Bila masuk syurga, masuk neraka, manusia yang masuk syurga kekal ke lupus? Kekal. Kekal. Yang masuk dalam api neraka tu orang kafir, kekal ke selama-lamanya ke dia akan lupus?
Kekal Kekal. begitu. Tak Dahsyat juga. Kita percaya bahawa orang kafir kekal dalam api neraka, bukan mati. La yamutu fiha wala yahya. Mereka punya terseksa tu nak kata hidup pun tidak, nak kata mati pun tidak. Sebenarnya tidak mati, tetapi menanggung seksaan. Jadi ahli neraka orang kafir kekal, ahli syurga orang Islam kekal. Tetapi kita tak panggil dia maha kekal. Kenapa? Sebab dia dikekalkan oleh Allah. Allah. Manakala Allah kekal sendirinya. Ada beza. Jadi satu orang manusia, dia pergi sembah matahari, kelakar. Matahari itu ada pengakhiran. Dia tak ada pengakhiran. Dia boleh sembah yang ada pengakhiran. Memang pelik lah. Memang pelik. Sebab itu kita bersyukur Tuhan yang kita sembah dari mula kita balik sampai sekarang, la ilaha illallah. Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Tuhan yang disembah oleh Nabi Ismail, Tuhan yang disembah oleh Nabi Adam, Nabi Musa, sampai kepada semua nabi-nabi dan orang soleh. Selain daripada penyembah Allah dan pentauhid Allah, pentauhid maknanya orang yang mengesakan Allah, tak ada lagi orang soleh yang menyembah selain dari Allah. Tak ada. Tak ada dalam catatan ada nabi lain, dia punya agama dia sembah ni pula. Tak ada. Kalau cerita soleh saja, baik saja, ahli syurga saja, ceritanya ialah memang yang menyembah Allah sahaja. Tak ada yang versi lain daripada sembah Allah. Tak ada. Tak ada cerita kalau kita sembah selain Allah, janji kita baik, janji kita buat amal banyak, janji kita bersifat mulia, maka kita juga akan dapat masuk syurga. Jawapannya tak ada. Semua nabi-nabi menyembah Allah. Dan sifat yang tiga yang terawal ni, yang memilikinya hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk sifat yang keempat. Mukhalafatuhu. Apa nak sebut tu? Lil hawadis. Betul. Lil hawadis. Cantik, tepat sekali. Apa makna mukhalafatuhu lil hawadis? Maknanya Allah, sifat Allah tidak menyamai mana-mana sifat makhluk. Jadi kalau makhluk itu ada ukuran dan saiz, Allah tidak ada ukuran, tidak ada saiz. Kalau orang tanya kita, ni contoh orang tanya kita, Allah bersaiz besar ke bersaiz kecil? Apa jawapan yang benar dalam Islam? Allah Maha Tinggi dari bentuk, rupa dia saiz. Allah tiada bentuk, tiada rupa, tiada saiz. Cantik. Kalau ada orang tanya, Allah tu rupa dia lawa ke, cantik ke, rupa dia hodoh? Rupa dia cantik ke, rupa dia hodoh? Apa jawapan? Allah tak berupa. Allah Maha Allah Suci tiada berupa. daripada bentuk dan daripada bilang-bilang. Betul. Allah tiada bentuk, tiada rupa. Kita tak cakap rupa Allah cantik. Tak. Kita tak kata Allah tu rupa dia hodoh. Cantik pun sifat makhluk, rupa. Rupa kalau cantik, makhluk. Rupa kalau hodoh pun makhluk. Tapi kalau kita kata Allah Maha Cantik, itu maknanya ialah sifat Allah yang cantik. Maknanya yang cantik apa? Sifat Allah, bukan rupa Allah. Kerana yang ada saiz, ada bentuk, ada rupa, ada ketinggian, ada panjang, ada dimensi, ada jisim, ada jirim, ada bentuk, itu semua nama dia sifat makhluk. Allah mukhalafatuhu lil hawadis. Hebatlah sini Jenai ni. Macam dah tak payah belajar. Okey, cantik. Bagus. Itu sifat yang keempat.
Kita pergi yang simple-simpelnya. Yang kelima, bila sebut saja Allah tidak sama dengan makhluk, pada masa yang sama, kita mesti meyakini bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan sifat yang kelima. Apa nak baca ni yang kelima ni? Qiyamuhu. Qiyamuhu binafsih. Wahdaniyah kudrat. Qiyamuhu binafsih. Masya Allah Cik Ha. Dah Binafsih. sampai kudrat iradat ni. Oh, dah Ustaz sini ngajar dah. Masya Telah Allah. aku sini. Ustaz sana ngajar, ustaz sini ngajar. Bab orang kita menghafal ni memang hebat. Saya suka sangat. Saya suka sangat orang kita. Cuma saya Mak ayah dulu ajar dah nama kecil lagi. betul. 20 kena ingat dia Sifat kata. 20. Betul. Cuma saya sedih lah dekat televisyen sekarang dah macam tak pernah dengar lagi lah. Ke saya yang tak tengok TV lupa lah. Allah wujud qidam baqa. Dia dululah ada dia awal rancangan tu kadang dia masukkan kan. Tapi saya nak cerita ni, qiyamuhu binafsihi. Dekat sini dia terjemah Allah berdiri sendiri. Dia sebenarnya terjemahan dia tu bagus. Tapi berdirinya dia dengan dirinya sendiri. Itu dia punya terjemahan kalau direct translation lah. Tapi ketika mana dia terjemah berdiri sendiri itu bukan dia nak maksudkan Allah berdiri. Kan? Tapi berdiri sendirinya makna dia apa? Apa makna dia? Tak perlukan bantuan makhluk. Bukan makhluk. Tidak memerlukan apa-apa. Kalau saya, Tidak kepada kalau saya ni sekarang, agak-agak saya boleh tak berdiri sendiri sekarang ni? Ni sekarang saya duduk. Sekejap lagi saya Boleh nak kudrat boleh tak? Allah Ta'ala Boleh. Boleh sebab kudrat Allah Boleh bagi dengan Ustaz. izin Allah. Saya kan boleh berdiri sendiri. Tapi berdiri sendiri saya ni, saya masih memerlukan kaki, memerlukan tulang, memerlukan tenaga, memerlukan otot, memerlukan lutut, memerlukan darah. Kalau daging tak ada, kalau sendi tak ada, kalau ligamen tak ada, kalau otot tak ada, kalau darah tak ada, saya tak boleh berdiri sendiri. Jadi walaupun saya berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain, tapi masih memerlukan juga. Perlukan tapak, perlukan lantai, perlukan macam-macam perlulah. Jadi berdiri sendiri saya ni makna dia lain. Yang dekat sini, sifat kelima ni bunyinya Allah berdiri sendiri juga. Tapi bukan berdiri badan. Bukan. Allah tak ada badan, tak ada rupa, tak ada bentuk. Berdiri kat sini maknanya Allah tidak memerlukan apa-apa. Itu cerita dia. Bukan cerita berdiri, bukan cerita Allah tegak, bukan cerita Allah tinggi. Bukan. Ini cerita dia sebenarnya bahasa kiasan. Macam orang cakap, berdikari. Apa maksud berdikari? Berdiri di atas kaki sendiri. Berdiri di atas daun kari kata dia. Berdikari maknanya berdiri atas kaki sendiri. Okey, boleh tak saya cakap satu orang yang tengah pakai wheelchair, kaki dah tak ada, tapi di atas wheelchair tu dia pandai meniaga, pandai masak burger, pandai yang namanya internet pandai, buat live TikTok, burger dia laku. Padahal kaki tak ada. Kita kata baguslah dia ni. Dia ni memang berdikari. Berdiri atas kaki sendiri. Padahal dia kaki pun tak ada. Masa kita sebut dia berdiri atas kaki sendiri, kita bukan nak cerita kaki. Kita bukan nak cerita dia berdiri. Dia tak berdiri pun. Nak beritahu bahawa dia tak perlu bantuan orang lain. Dia survive diri dia sendiri. Betul tak? Betul. Ketika kita sebut pula Allah berdiri sendiri, dengan maksud Allah tidak memerlukan apa-apa. Orang tadi walaupun tak perlukan bantuan orang, tapi dia perlukan TikTok, dia perlukan wheelchair, dia perlukan apa. Tak kisahlah, yang penting makhluk masih memerlukan. Allah tak perlukan apa-apa. Jadi kewujudan Allah tidak memerlukan tempat dan Allah tidak memerlukan
yang namanya waktu dan zaman serta masa. Jadi kalau ada orang tanya, Allah ada di mana? Cakap dengan dia, Allah tidak memerlukan tempat. Itu jawapan dia. Jangan cakap Allah ada dekat atas langit. Yang ada atas langit tu malaikat, bukan Allah. Jangan awak samakan Allah dengan malaikat. Jangan cakap Allah ada, yang ada kat atas langit tu syurga. Jangan samakan Allah dengan syurga. Allah bukan kat atas langit. Allah bukan dalam Kaabah. Allah bukan dalam masjid. Ingat. Qiyamuhu binafsihi. Cantik. Masuk sifat yang keenam. Yang keenam ialah sifatnya ialah wahdaniyah. Wahdaniyah maksudnya apa? Allah yang Maha Esa. Maha Esa zatnya, Maha Esa sifatnya, Maha Esa perbuatannya. Tidak ada zat yang menyamai zat Allah. Tidak ada sifat yang menyamai sifat Allah. Tidak ada perbuatan yang menyamai perbuatan Allah. Tak ada. Hanya kalau ada persamaan lafaz sahaja. Hakikatnya tak sama. Hakikatnya tak sama. Allah Maha Esa bukan terbentuk daripada komponen-komponen. Sampai situ kita yakin insya-Allah. 1 dengan 5. Nafsiyah dengan salbiyah. Kalau dapat percaya, pegang teguh 6 yang pertama ni, saya nak try bagi beberapa soalan. Oh, soalan. Ya Allah Rabbi. Kenapalah dia orang ni pergi nak belajar pula benda-benda ni. Pentinglah benda ni belajar. Antara ilmu yang agung ialah imanum billahi wa rasulih. Ilmu yang berkaitan iman kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah ditanya, ayyul a'mali afdal? Wahai Rasulullah, apa amalan yang paling utama? Rasulullah bersabda, imanum billahi wa rasulih. Amalan yang utama sekali ialah persoalan iman kepada Allah dan Rasulnya. Kata sebahagian ulama, awwaluddin ma'rifatullah. Awal urusan agama ialah mengenal Allah. Bukan semayang. Macam mana dia nak semayang? Dia tak kenal siapa Tuhan yang dia sembah. Awak semayang, sembah siapa? Sembah Allah. Ya, apa sifat Allah? Allah. Bukan Allah lah. Bukan gitu jawapan dia. Apa sifat Allah? Allah yang kamu sembah tu siapa? Dia wujud. Dia tidak ada permulaan. Dan dia tiada pengakhiran. Dia tidak menyamai dengan mana-mana sifat makhluk. Kerana dia tak ada bentuk, tak ada rupa dan tak ada saiz. Kemudian dia tidak memerlukan dan tidak berhajat kepada apa-apa termasuk ruang dan tempat kerana dia wujud tanpa bertempat dan dia Maha Esa, tidak diberanakkan dan tidak beranak dan dia itu sifatnya ialah Maha Esa. Tidak terbentuk daripada komponen-komponen. Jadi kita boleh jawab ringkas macam itu. Okey lah, kenapa awak sembah Allah? Kenapa awak sembah Allah? Sebab Allah Maha Kuasa. Bukan macam tu je jawapan. Betul Allah Maha Kuasa tu betul. Kerana Allah yang saya sembah memiliki sifat kesempurnaan Tuhan. Kenapa saya sembah Allah? Kerana hanya Allah yang memiliki sifat kesempurnaan. Saya bukan tak sembah matahari sebab orang tak sembah jadi saya tak sembah lah. Bukan sebab tu. Kenapa saya tak sembah matahari? Agak-agak, apa jawapan dia? Kenapa saya tak sembah matahari? Matahari tak berkuasa. Matahari tidak mempunyai sifat kesempurnaan Tuhan. Sebab matahari, Makhluk Allah. matahari tidak memiliki sifat kesempurnaan Tuhan. Dia tak ada. Tapi matahari bagus tak? Baguslah matahari banyak. Itu tanda kebesaran Allah. Dari segi bagus. Matahari ada buat dosa tak? Tak ada. Tak. Ada. Matahari kira elok. Elok matahari daripada saya. Matahari itu taat kepada Allah. Matahari itu makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Dia tu ayatani min ayatillah. Rasulullah ingatkan inna syamsa wal qamara. Dia makhluk yang taat kepada Allah.
dia makhluk yang Allah jadikan tak ada dosa, dia makhluk yang besar manfaatnya, dia makhluk yang Allah jadikan dia sebagai tanda kebesaran Allah. Tapi kenapa saya tak sembah dia? Padahal dia baik, tak ada dosa, dia hebat, dia banyak manfaat, banyak dia punya kebaikan. Sebab dia tidak memiliki sifat kesempurnaan ketuhanan. Maka dia baik macam mana pun, saya tak akan sembah. Soalan kedua. Kenapa saya tak sembah malaikat? Jawapan yang sama je Ustaz. Oh, senang Jawapan seperti mana di atas? Oh, jawab. Dia senang je. Jawapan seperti mana kedua minit yang ke belakang. Oh, senang bagi jawapan gitu Kenapa saya tak sembah malaikat? Saya tahu kenapa saya tak sembah malaikat. Malaikat tak melakukan dosa. Malaikat taat tau. Allah puji malaikat dalam Quran. Bahkan dalam bab iman, sesiapa yang menghina malaikat, mengutuk malaikat, dia boleh jatuh murtad. Kerana malaikat ni makhluk yang dikasihi oleh Allah. La ya'sunallah, dia tak pernah ingkar kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dia tetap buat apa yang mereka diperintahkan oleh Allah. Malaikat ni makhluk mulia. Malaikat makhluk mulia, tak boleh caci Jibril. Tapi dia mulia macam mana pun, dan malaikat ni makhluk yang cantik. Cantik macam mana pun, kalau Jibril tu sangat kuat, syadidul quwa dalam Quran, surah An-Najm. Dia kuat macam mana ke, dia cantik macam mana ke, dia baik macam mana ke, saya tetap tak akan sembah. Sebab satu je, dia tidak memiliki sifat kesempurnaan ketuhanan. Saya ada alasan yang kuat kenapa saya tak sembah malaikat. Soalan ketiga, kenapa saya tak sembah gajah? Jangan cakap sebab gajah gemuk. Jangan cakap. Kerana gajah tidak mempunyai kesempurnaan ketuhanan. Sebab yang sama. Walaupun gajah tu dia serang orang ke, dia apa ke, dia ada benda unik pada dia ke. Sebab ada sebahagian orang jahil, dia sembah benda sebab unik. Dia sembah benda sebab benda tu muncul dalam mimpi. Dia sembah benda kerana benda tu dia nampak manfaat dia banyak. Dia sembah benda. Dia baik macam mana, prinsip dia sama. Tidak memiliki sifat kesempurnaan ketuhanan. Jadi kita buat keputusan menyembah Allah bukan copy paste semata-mata. Dah keluarga saya sembah Allah, Ustaz. Saya teruskan aja lah. Alang-alang pula termasuk dalam grup GNI. Jadi saya teruskan je lah sembah Allah. Bukan sebab itu. Saya sembah Allah kerana keyakinan saya putus kuat. Hanya Allah yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan ketuhanan yang mana hanya Allah yang layak disembah. Siapa nak kahwinkan anak? Bakal dapat menantu lelaki? Tanya soalan, copy paste soalan sini. Kenapa awak sembah Allah? Dia kata mak mertua aku ni. Ini mesti mak mertua yang jenis gema nur iman, kata dia. Lain macam. Aku ingatkan dia tanya aku kerja apa. Rupanya dia tanya aku kenapa sembah Allah. Dia kata nantilah. Jadi maknanya dia bukan apa. Dia soal prinsip. Benda tu kan asas kan. Kita sebagai Muslim mesti ada jawapan tu kan. Kita kena ingat. Kita jadi orang Islam bukan kerana tak sengaja. Bukan kerana perwarisan semata-mata. Hanya perwarisan tu jadi asbab kita dipermudahkan untuk menganut agama Islam. Syukur sangat. Tapi once kita sedar, kita sembah Allah kerana memang kita nak mengabdi diri kepada Allah. Bukan sebab menyambung legasi ke ataupun copy paste ke apa, bukan itu. Tapi rezeki kita alhamdulillah. Kita ni dijodohkan hidup bermula sebagai manusia ni, hidup di dunia ni dalam keluarga yang menyembah Allah. Itu syukur sangat. Kita tak pernah menyembah yang lain. Tapi agak-agak lah cuba kita fikir orang Islam yang lain hari ini ada agak-agak saja, ni bukan kajian, agak-agak. Ada tak yang dia tu kata dia Islam tapi dia tak tahu apa sebab dia sembah Allah? Agak-agak lah, agak-agak je. Agak je. Ada tak?
Sebab itulah akidah ni mesti diajar, dipelajari walaupun kepada orang yang dah pernah belajar sifat 20. Teguhkan lagi, kuatkan lagi, mantapkan lagi, jelaskan lagi supaya hati dia makin lama makin yakin, makin kuat, makin kuat, makin kuat. Macam tu tujuan dia. Kalau kira dah belajar, dekat Johor ni ada sekolah agama, semua orang dah hafal. Tapi belum tentu yang dia hafal tu bagus, asas. Hafal tu mesti permulaan. Hafal tu elok sebab dia adalah langkah awal, anak tangga pertama. Tapi seiring daripada tu, dia ditambah ilmu dan kefahaman. Macam tu lah. Okey. Kita masuk kepada kudrat. Ya Allah, berikanlah kemanisan iman kepada semua yang menyertai Gema Nur Iman, ya. Baik, Amin. sifat ketujuh, nama dia kudrat. Kudrat maknanya Allah Maha Berkuasa. Kuasa Allah ke atas segala sesuatu itu adalah mutlak. Kalau makhluk dia ada kuasa juga. Tapi kuasa yang dimaksudkan kepada makhluk ni terbatas. Mungkin orang cakap kuasa politik. Mungkin orang cakap kuasa ekonomi. Perkataan sama. Tapi hakikatnya tak sama. Kuasa apa kita sebut? Kuasa ekonomi. Kuasa penjajahan. Kuasa macam-macam lah. Jana kuasa ke apa ke. Kalau agak-agak dah tak boleh fikir, aku dah tak kuasa kata dia. Tak kisahlah, itu cuma perkataan saja. Tapi hakikatnya hanya Allah yang Maha Berkuasa dengan makna Allah berkuasa secara mutlak. Beza, nampak tu dia kata beza, kan saya kata tadi kan. Kenapa belajar sifat 20? Antara tujuan dia nak mentauhidkan Allah Ustaz, okey. Mengenal Allah Ustaz, okey. Beriman Allah kepada Allah Ustaz, okey, semua okey. Tapi ada poin yang penting. Apa dia tadi? Membezakan sifat Membezakan Allah dan makhluk. Cantik. Oh, itu satu perkataan yang menggembirakan saya. Rupanya pukul 6 baru saya gembira. Ingatkan pukul 5 suku saya gembira. Pukul 6 saya gembira. Alhamdulillah. Kerana dengan mempelajari sifat Allah, kita mengenal Allah betul. Kita buat keputusan yang teguh. Kenapa kita sembah Allah betul. Kita mengesakan hanya Allah sahaja yang ada sifat kesempurnaan 20 ini, yang lain tak ada. Betul, itu esakan Allah. Tapi yang antara yang mahal tadi, jawapan tadi. Antara yang mahal, saya tak kata itu semata-mata. Dapat membezakan. Jadi kat sini, bila kita belajar sifat kudrah, berbeza dengan kekuasaan manusia. Yang mana kekuasaan manusia itu ada apa? Tak batas. Ada batas. Apa makna ada batas? Ada batas maksudnya apa? Tak sempurna. Ada limit. Ada limit. Ada had. Ada had dia. Terhad. Dia ada batas dia. Dia ada border dia. Dia ada sempadan dia. Dia ada dia punya. Dan ada yang membatasi. Apa maksud ada yang membatasi kuasa dia? Kuasa manusia tu ada yang membatasi kuasa dia. Ada limit. Membatasi mana? Yang meletakkan limit dia. Contoh satu orang tu ada kuasa dia menguasai negara tersebut. Ada dia punya kuasa sampai sempadan dia je. Dia nak masuk negara sebelah dengan dia kena pakai pasport. Contohnya gitulah. Siapa yang membataskan kuasa dia sampai situ? Hakikatnya Allah yang bataskan kuasa dia. Jadi manusia ni mempunyai kuasa, bahasa dia sama. Tapi terbatas. Jadi beza antara Allah Maha Kuasa. Sedangkan kuasa Allah itu tiada batasan dan bersifat mutlak. Cantik, masuk terusnya. Sifat yang ke-8. Apa tu? Iradat. Iradat ataupun iradah. Boleh. Iradah tu maknanya Allah Maha berkehendak. Allah bersifat berkehendak. Jadi maknanya ialah semua yang ada di alam ini, semuanya berlaku dengan kehendak Allah sendiri. Tanpa ada paksaan, tanpa ada suruhan, tanpa ada sebab lain, tanpa ada campur tangan. Tak ada. Tak ada.
Kalau saya nak sesuatu tu pun ada campur tangan orang lain. Nak sesuatu. Saya nak sesuatu pun kadang-kadang dibatasi, akhirnya tak dapat juga. Ada orang dia nak sangat live ikuti Gema Nur Iman. Petang ni internet tak ada. Internet dapat menghalang kehendak dia. Jawapan ni tak ada. Berbeza dengan Allah. Segala apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dengan makna setiap perkara yang terjadi semuanya terjadi dengan Kehendak Allah. Tepat sekali. Pegang sampai mati, gigit kuat-kuat, jangan banyak ngesul. Ngesul pula, songil. Songil tu maknanya songil. Songil ke songil ke tak kisahlah. Tapi cerita dia ialah pegang teguh-teguh maksudnya, bukan songil tu. Maknanya kita pegang apa saja Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak terjadi. Rasulullah ajar kalimah itu. Saya selalu sebut Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Pernah dengar ayatnya? Tak pernah dengar? Sebut banyak kali selalu Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Tak pernah dengar? Doa Abu Darda, Sis. Pernah Pernah dengar? Doa Abu Darda kan. Abu Darda. Saya pun tak ingat. Tapi itu diajar oleh Nabi lah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki, Masya Allah tu maknanya apa yang Allah kehendaki, kana. Pasti dia terjadi. Akan terjadi, pasti terjadi. Kana tu walaupun dia past tense, tapi maksudnya pasti terjadi. Wa ma lam yasha, dan apa-apa yang tidak Allah kehendaki, lam yakun, tidak akan terjadi. Itu dia terjemah tu jadi gitu. Jadi itu maha berkehendaknya Allah. Jadi kalau kita dah faham gitu, relax je lah. Apa yang terjadi, hakikatnya itu memang kehendak Allah. Memang dia terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ada doa Abu Darda. Sebenarnya doa orang lain pun ada juga. Kalau Abu Darda mungkin saja. Kemudian, bersifat iradat yang ke-9, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ilmu. Ilmu maknanya Allah mengetahui dengan pengetahuan yang sempurna, tidak terbatas dan tidak dibatasi. Allah mengetahui segala sesuatu di alam semesta. Perkara gaib pun Allah tahu, yang dirahsiakan sembunyi dalam hati pun Allah tahu. Kenapa? Sebab tidak ada apa-apa pun yang ada di alam ini melainkan semuanya dicipta oleh Allah. Soalan saya, kalau saya bisik-bisik dalam hati, sebenarnya bisik-bisik dalam hati yang ada itu, dia ciptaan siapa? Hakikatnya ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Hakikatnya Allah yang cipta benda itu. Ingat sampai bila? Tidak ada sesuatu yang terlepas dari penciptaan oleh Allah. Tidak ada. Semua yang wujud diciptakan oleh Allah. Itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah Allah mengetahui apa yang sekarang, apa yang akan datang. Kalau kita faham sedikit begitu, kita tahu betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tahu bila kiamat. Allah tahu apa yang esok akan terjadi. Allah berkehendak azali tentang apa yang terjadi esok. Cuma sampai masa esok dia terjadi, maka terjadilah dia pada waktunya, pada tempatnya, pada suasananya, keadaannya yang telah ditentukan oleh Allah. Itu namanya Allah Maha mengetahui. Cantik. Sampai sini kita dah faham dan yakin. Terusnya, selain daripada sifat ilmun, ada juga yang namanya sifat hayat. Hayat maknanya Allah Maha apa? Maha hidup.
Tapi Allah disebut maha hidup. Allah maha hidup dengan zatnya sendiri. Allah hidup tak perlu nyawa. Allah hidup tak perlu makan. Allah hidup tidak memerlukan apa-apa. Tidak memerlukan apa-apa tadi sifatnya apa tadi? Yang bahasa Arab lah, Arab lah. Gani. Ghani, ya, nama Allah. Yang tadi tu, yang sifat wajib tu. Yang tidak memerlukan apa-apa tu. Yamuhu binafsi. Yamuhu Itu yang binafsi. saya dengar. Yamuhu binafsi. Barulah gembira hati saya pada jam 6-8 Bahajat minit. dia makhluk. Diri sendiri. Betul. Allah maha hidup, tak perlu tulang, tak perlu daging, tak perlu nyawa, tak perlu nafas, tak perlu oksigen, tidak memerlukan apa-apa. Jadi kalau kita tengok kat sini, semua sifat-sifat ni semuanya saling berkaitan ke langsung tak berkait? Saling berkaitan. Saling berkaitan, semuanya ada hubung kait. Cuma ulama perincikan untuk menerangkan sifat kesempurnaan Allah. Kerana disebut dalam Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-hayyu tu maknanya yang maha hidup. Tapi hidupnya Allah sendirinya. Hidupnya Allah sempurna. Hidupnya Allah tidak memerlukan kepada nyawa, badan, darah, jantung, degupan. Semua Allah tak perlukan. Makhluk hidup juga. Kita boleh kita sebut, kita hidup Ustaz. Boleh, kita memang hidup. Tapi tak tahulah yang Gemma Nuriman 120 orang ni hidup lagi ke tak tahu ni. Allahuakbar. Petang-petang pukul 6 suku ni tak tahu. Nampak gaya nulis jawab tu macam hidup. Hidup. Tapi hidupnya kita tu perlu oksigen, perlu darah, perlu tulang, perlu daging. Jadi hidup kita ni sifatnya lemah. Sifatnya terbatas. Jadi kita tak sempurna. Kemudian, hayat. Kemudian ada sifat yang berikut yang ke-11. Namanya Allah bersifat dengan sifat mendengar. Bahasa Arab apa? Sama. Sami. Ataupun sama. Betul. Sama tu ain. Bukan sama yang sama kulit tu. Sama. Dia sama. Sami'a daripada perkataan mendengar. Sami'a. Allah maha mendengar. Allah mendengar setiap suara bunyi yang ada di semesta ini. Tidak ada satu bunyi suara apapun yang terlepas daripada pendengaran Allah. Termasuk bunyi suara desiran hati manusia, jiwa manusia. Kerana Allah mendengar tanpa memerlukan alat. Allah mendengar tanpa memerlukan alat. Kita mendengar perlukan alat. Apa alat dia? Gegendang, telinga, gegendang. Lagi apa? Corong telinga. Semua kena pakai. Kalau ada gegendang tapi tak ada cuping telinga langsung, bunyi dia tak masuk. Bunyi dia ke mana-mana. Kemudian kita ni mendengar memerlukan kepada jarak yang tertentu. Kalau jauh terus tak dengar. Kita ni perlu kepada jarak yang dekat baru dengar. Masalahnya kita ni ada yang dah dekat cakap terjerit tak dengar. Ya Allah. Lemahnya kita. Dalam mendengar pun lemah, tak dengar lagi lemah. Bukan buruk, bukan jahat. Ceritanya lemah. Jadi orang yang mendengar tak boleh mendabik dada. Sebenarnya dia tu lemah. Cuma bezanya dia sama dengan kebanyakan orang. Boleh dengar 20 meter. Jadi dia kelihatan macam okey. Sebenarnya, cuba kalau dia seorang je boleh dengar 20 meter. Satu dunia ni boleh dengar 100 meter. Dia dikira pekak. Kan gitu kan? Kan gitu kan? Faham tak maksud saya? Kita tak boleh sombong dengan pendengaran kita yang baik kepada orang yang kurang dengar atau yang tak dengar. Sebab kita ni merasa kita ni okey sebab kebanyakan orang lebih kurang sama macam kita. Contoh, boleh dengar jarak 30 meter. Contohlah. Ataupun kekuatan frekuensi ke apa tertentu. Tapi katalah, kita yang ada kemampuan yang sama, tapi orang lain boleh dengar sampai 200 meter, mungkin kita pula yang dipanggil pekak. Jadi ukuran pekak tu
semua jenis ukuran tetap bermakna pendengaran manusia itu terbatas. Tetap lemah sifat dia. Dikira lemah. Dari sudut kemakhlukan dikira lemah. Dari segi sesama manusia kemampuan mendengar dia kira okey. Dia dikira sehat. Telinga dia bagus. Tapi lemah. Lemah tu dikira dari sudut sifat makhluk yang terbatas. Lepas sifat sama, kita beriman bahawa Allah juga bersifat basar. Basar maknanya apa? Basar. Bukan basal. Melihat. Ejaan dia macam mana? Maha melihat. Basat raw. Basat Raw. ra. Jangan basat lam. Ah. Basal. Basal tu bawang merah. Bawang besar. Oh. Ada budak disebut sama basal kalam. Saya kata basal. Basal tu bawang besar. Bukan Allah bersifat bawang besar. Ya budak, basar tu dia baca basal. Basar. Melihat. Lawannya buta. Allah melihat tanpa menggunakan mata. Allah melihat tanpa memerlukan kepada jarak jauh dan dekat. Di sisi Allah sama sahaja Allah dapat melihat. Allah punya penglihatan tidak dapat dibatasi oleh dinding. Tidak dapat dihalang oleh gelap, oleh cahaya. Tak ada. Jadi Allah maha melihat segala-galanya. Itu maknanya. Tapi Allah tidak memerlukan apa? Mata, kelopak mata, retina, cermin mata, kanta, jarak, semua tidak. Allah tidak memerlukan apa-apa. Tidak berhajat. Dan yang terakhir, sifat 13. Kenapa sifat 13? Sebab asalnya dulu Imam Abul Hasan Al-Ash'ari susun namanya sifat 13. Dalam 13 tu, 7 yang terakhir dipecahkan, diperincikan, dipanjangkan, diluaskan dengan sedikit perbezaan. Maka 7 daripada kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. 7 yang akhir ni, dia keluarkan jadi kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu hayyan, kaunuhu. Dia terus sampai tambah-tambah tu, jadilah namanya sifat 20. Jadi kalau ada orang dia ajar sifat 13 ataupun sifat 20, biasanya agak-agak konten dia sama ke tak sama? Agak-agak saja dulu. Sama. Samalah. Konten dia pada asalnya adalah sama. Dan sifat yang ke-13 ini adalah sifat kalam, iaitu Allah maha berbicara, berfirman. Tapi Allah berkata-kata tanpa lidah, tanpa mulut. Tidak berorgan lidah dan tidak ada mulut, tidak ada suara, tidak ada bunyi, tidak ada gigi, tidak ada air liur, tidak ada bahasa. Allah berkata-kata tanpa huruf, tanpa suara, tanpa bahasa, tanpa lidah, tanpa mulut. Habis kalau gitu macam mana Allah berkata-kata? Allah berkata-kata dengan sifat berkata-kata. Saya berkata-kata dengan adanya lidah, mulut, bahasa, suara, bunyi. Allah Ta'ala berkata-kata tanpa lidah, tanpa mulut, tanpa bahasa, tanpa suara, tanpa bunyi, tanpa dahulu, tanpa kemudian, tanpa susunan. Tanpa dahulu dan tanpa kemudian. Dan Allah maha berkata-kata. Dan berkata-katanya Allah tidak menyerupai dengan kata-katanya berkata-kata makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh bezakan gitu? 13 je. Susah sangat ke? Boleh. Okey Ustaz, kot. Ustaz, 7 sifat makni ni Allah beri kepada makhluk juga kan Ustaz? Sifat itu secara bahasa sama, tapi hakikatnya tak sama. Secara bahasa sama. Mendengar, melihat, kuasa, ada kehendak, hidup. Secara bahasa sama. Tapi hakikatnya semuanya tak sama. Sebab hidup manusia memerlukan yang lain. Hidup manusia ada permulaan, hidup manusia ada pengakhiran di dunia. Nanti pendengaran, manusia memerlukan alat, manusia ada permulaan mendengar, manusia ada turun naik berubah. Kadang dengar, kadang tak dengar. Kadang degil tu maknanya tak dengar lah tu. Jadi maknanya manusia tu dia ada sifat tersebut secara bahasa,
Tapi hakikat manusia berkata-kata. Tapi manusia berkata-kata perlu bahasa, perlu suara, perlu lidah, perlu gigi. Kita ni kalau tak ada gigi, tak ada air liur, atau peti suara kita rosak, kita dah tak mampu berkata-kata. Peti suara rosak, air liur kering, ataupun rahang tenganga, ataupun kita ni kalau tak ada rahang, boleh cakap tak? Tak ada rahang, kita punya pipi kita melempik tu. Terus tak boleh buat apa? Rahang peranan berkata-kata. Jadi, itulah yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan kita ini. Mudah-mudahan inilah tajuk iman. Ustaz. Yup. Tadi Ustaz cakap Allah berkata-kata dengan sifat apa? Dengan sifat berkata-kata. Okey. Terima kasih. Dengan sifatnya, betul. Yang berbeza dengan sifat berkata-kata makhluk. Makhluk dia berkata-kata dengan memerlukan alat, memerlukan apa kita sebut, memerlukan alat, memerlukan syarat. Kalau dekat baru dapat kalau ada alat namanya lidah, gigi, kalau ada air liur, kalau ada rahang, kalau ada bahasa, kalau ada suara, baru dapat berkata-kata. Allah berkata-kata tanpa suara, tanpa huruf, tanpa bahasa. Okey, Ustaz, yang sebab wajib terbagi pada 4 bahagian, nafsiah, salbiah, ma'ani, ma'nawiyah. Apa maksud nafsiah? Nafsiah tu maknanya sendiri ataupun diri. Kalau salbiah maknanya negatif. Negatif maknanya apa tahu? Menafikan sifat yang tidak layak bagi Allah. Salbiah. Nanti ma'ani maknanya dia sifat. Ma'ani maknanya ma'nan min ma'ani. Sifat-sifat. Makna dia sifat-sifat. Ma'nawiyah perincian daripada sifat yang 7 tu. Secara ringkas terjemahan dia begitulah yang 4 tu. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah tambahkan ilmu kita. Tapi saya laju-laju ambil poin asas dulu tau. Kita tak pergi dalil macam mana nak jawab apa semua nanti dulu. Kita relax dulu. Pasak sakit sikit-sikit. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Saya kembalikan semula kepada pengacara majlis. Silakan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan jaza Ustaz di atas konsen hari ini. Masya Allah, banyak sifat nafsiah, sifat salbiah dan juga sifat ma'ani. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat manfaat, barakah daripada pengajian pada petang ini, insyaAllah. Terima kasih kepada tim Gubernur Iman, sahabat pencinta ilmu yang imarahkan kuliah pada petang ini. Ustaz, saya buat hebahan kuliah. Baik, pada pukul 8 malam, kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Aiman bin Dr. Muhammad Syafi'i dengan tadabbur surah Al-Baqarah. Seterusnya kuliah akhir kita, kuliah Isyak bersama dengan Al-Fadil Ustaz Haji Hafiah bin Abdul Razak dengan rezeki yang diberkati daripada ayat 27 surah Asy-Syu'ara 9:15 malam, insya-Allah. Saya mewakili Gubernur Iman memohon maaf sekiranya ada kata yang tersilap bicara, ada tutur yang tersilap atur, yang baik itu datang daripada Yang Maha Esa. Sekali lagi kekurangan, kesilapan, kekhilafan datang daripada saya yang mungkinlah hamba. Mohon sekali lagi Al-Fadil Ustaz untuk menutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih semua.